Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama Irfan dan juga Cikgu Nazarul hari ini. Tentunya untuk RBT, Reka Bentuk dan Teknologi. Dan untuk subtopik kali ini kita akan beralih pula kepada ciri-ciri Project Brief. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Baik, tadi bila kita dah buat perbincangan secara awal, perbincangan tersebut perlulah ada landasan-landasannya yang tertentu. Maksudnya perlulah ada rujukan dan juga matlamat. Matlamat yang perlu kita capai nanti ya, objektifnya. Okey. Mari kita tengok slide. Jadi tujuan Project Brief adalah untuk mendapatkan maklumat secara terus daripada pelanggan. Secara terus maksudnya memang perlu perbincangan awal. Tentang produk yang ingin dibangunkan bersandarkan ciri-ciri Project Brief. Jadi apakah ciri-ciri Project Brief? Apakah ia, Cikgu? Okey, kita ada 7 ciri-ciri Project Brief yang perlu kita kenal pasti, iaitu tajuk projek, gambaran keseluruhan projek, kriteria projek, perancangan dan ada 3 lagi kriteria yang perlu kita pertimbangkan cirinya ya. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, tajuk projek. Okey, tajuk projek merujuk kepada produk yang ingin dihasilkan. Dia perlu spesifik. Spesifik tu bermaksud kena jelas. Kalau kita tadi Irfan datang untuk membuat sebuah botol air. Okey, sebuah botol air. Jadi tajuknya mestilah botol air. Okey. Dia perlu memberi gambaran tentang produk seperti fungsi dan bentuk. Okey, fungsi dan bentuk. Okey, tadi Irfan ada sebut tentang konsep. Cikgu dengar tentang konsep yang dia nak nampak lasak, dia nak nampak nampak dinamik kan. So nak melambangkan kesukanan tu. Jadi dia perlu diterangkan secara spesifik. Nak nampak lasak tu macam mana? Jadi kita perlulah membincangkannya berdasarkan ciri-ciri Project Brief. Okey, so tajuk projek ni akan memberi pengaruh kepada nilai pasaran produk tersebut. Okey, contohnya bila kita kata produk kita nak buat sebuah gambar yang cikgu tunjukkan ni adalah gambar beg. Okey, gambar yang cikgu tunjukkan ni gambar beg. Kalau tajuknya hanya sebuah beg sandang. Jadi kalau sebuah beg sandang dia terlalu umum. Tidak nampak keistimewaannya untuk kita untuk kita pasarkan, untuk mempengaruhi kita punya kumpulan pengguna kan. Cikgu, kalau dengar perkataan beg sandang tu Ifan tak tertarik nak beli. Betul. Tapi kalau cikgu letakkan tajuknya kepada beg galas kalis air dui fungsi. Okey. So di situ dengan jelasnya kita nampak bahawa fungsinya adalah sebagai beg galas. Kita dah cover fungsi. Kemudian cirinya dia kalis air. Nampak? Jadi kalis air itu mungkin ciri yang dicari oleh pengguna. Kemudian dui fungsi memberi kelebihan kepada produk tadi untuk bersaing dengan produk yang lain. Jadi dengan tajuk projek sahaja kita sudah orang kata yakin bahawa produk kita tadi dapat dipasarkan dengan baik. Okey, faham. Okay? Jadi kita pergi ke seterusnya. Silakan cikgu. Okey, gambaran keseluruhan projek. Okey, ciri yang kedua adalah gambaran keseluruhan projek. Dia terbahagi kepada 2, iaitu pengurusan projek dan juga gambaran awal projek. Jadi mengapa pentingnya gambaran keseluruhan projek ini ialah untuk mengelakkan salah tafsir reka bentuk terhadap keperluan pelanggan. Okey. Jadi kita perlu mendapatkan gambaran dengan jelas. Jadi bila pada perbincangan awal tadi kita berbincanglah apa sahaja persoalan kita kupas supaya di akhirnya nanti dapat memenuhi apa yang pelanggan kita nak. Yang penting cikgu reka bentuk kena ada juga semasa perbincangan awal kan? Ya betul. Okey, dia perlu dia memainkan peranan yang sangat penting, okey. Dan yang ketiga, kriteria ciri project brief yang ketiga ialah kriteria projek. Dia melibatkan elemen dan prinsip. Apa elemen dan prinsip ni ya? Okey. Untuk murid-murid cikgu di rumah, okey, elemen dan prinsip reka bentuk ini telah murid-murid cikgu pelajari pada tajuk-tajuk yang sebelumnya. Jadi, mengapa dia penting di dalam membuat satu project brief? Kerana kita perlu menjelaskan ciri-ciri produk tadi melalui penerangan tentang elemen dan prinsip.
Okey, apa dia elemen dalam prinsip? Irfan boleh tengok cikgu ada sediakan satu carta di situ. Oh, di sini cikgu Kita dalam reka bentuk terdapat berapa tu Irfan kat situ? Ada yang berapa elemen ya? Okay, berapa elemen reka bentuk? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 cikgu. Ada 8 elemen reka bentuk dan kita juga ada prinsip reka bentuk. Yang mana tadi Irfan kata nak nampak macam dinamik. Jadi perlu ada unsur penegasan di situ. Betul, jadi penegasan adalah salah satu daripada prinsip reka bentuk. Okey. Boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Nanti kita akan bincang lebih lanjut tentang tu. Yang keempat? Yang keempat adalah perancangan dalam pengurusan projek. Okey. Jadi ciri yang pertama, kedua dan ketiga ni tadi adalah perbincangan antara pengurus projek dengan pelanggan. Maklumatnya kita dapat di situ. Tapi untuk perancangan dalam pengurusan projek yang merangkumi skop projek, masa, kos, perancangan jadual kerja dan pembentukan kumpulan kerja dalam sebuah untuk menghasilkan satu-satu produk, dia perlu ada satu pasukan. Ada pasukan. Ada pasukan. Untuk murid cikgu di rumah juga, mereka dah mempelajari tentang bagaimana untuk membentuk satu pasukan yang dapat menguruskan projek dengan baik. Jadi dalam pasukan tersebut perlu jelas tentang macam tadi Irfan ada sebut bilangan peserta yang akan menggunakan botol air tadi. Mungkin Irfan boleh cakap juga dari segi tempoh masa yang Irfan nak. Ya, betul. Kan? Tempoh masa yang diperlukan. Okey. Agak-agak berapa lama Irfan nak kita hasilkan produk tadi ya? Okey, Irfan rasa dia dalam lebih kurang 2 bulan okey cikgu? 2 bulan. Okey, baik. Kita tengok nanti bagaimana dalam tempoh 2 bulan itu, satu-satu penghasilan produk perlu melalui beberapa fasa. Jadi dia perlu ada fasa reka bentuk, dia ada fasa untuk menghasilkan lakaran idea, untuk menghasilkan lakaran persembahan, kemudian untuk menghasilkan juga mock-up atau model. Juga kita di akhirnya nanti kita perlu membuat ujian-ujian sebelum produk sebenar dapat kita lancarkan orang kata gitu ya. So yang kelima, analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran. Okey, kajian reka bentuk produk merujuk kepada perbandingan produk sedia ada di pasaran. Kalau tadi Irfan tengok ada banyak botol air dekat depan. Betul. Tapi nampak semua yang ada di depan tu macam belum lagi memenuhi kehendak Irfan, betul tak? Belum lagi. Belum lagi. Tak sampai lagi apa yang Irfan nak. Jadi apa faktor yang tak sampai tadi tu? Maksudnya mungkin dari segi warnanya tak berapa sesuai. Betul. Mungkin daripada tu. Jadi kita perlu menambah baik produk yang sedia ada, atau kita boleh mengambil idea daripada produk sedia ada untuk kita hasilkan produk kita pula. Jadi kita perlu buat kajian reka bentuk, dan juga yang paling penting kita perlu membuat kajian pasaran tentang terutamanya kumpulan sasaran yang akan menggunakan produk kita. Okay. Jadi itu penting, sebab bila kita jelas tentang kumpulan sasaran, kita pun akan membuat satu reka bentuk mengikut kehendak mereka dan juga trend ataupun style ataupun gaya keperluan dalam pasaran tersebut. Baik cikgu. Okay. So maknanya dalam situasi Irfan tadi, kajian pasaran yang Irfan lakukan adalah kepada peserta yang akan mengikuti hari sukan itulah. Ya, betul. Jadi itulah kumpulan sasaran Irfan. Itulah kumpulan jadi Irfan kena yang lihat. Memang takkan tersasar dah macam tu. Kita ada satu sasaran sahaja. Ada. Okay, maksudnya jelas di situ untuk kegunaan hari sukan dan juga kumpulannya kita pun dah jelas. Irfan datang daripada sekolah, jadi kumpulan sasaran Irfan murid-murid. Jadi kan berbeza kalau kumpulan sasaran tu untuk produk yang dihasilkan untuk kegunaan orang dewasa atau kanak-kanak yang lebih rendah umurnya. Jadi nampak tak di situ? Nampak juga. Okey. Jadi kita perlu jelas segala-gala ni dalam menghasilkan satu projek brief. Okey. Dan seterusnya, lakaran idea. Di sini inilah ciri-ciri lakaran idea seperti yang Irfan nampak di depan tu untuk menghasilkan satu produk. Okey, contohnya macam lampu tadi. Perlu ada beberapa siri lakaran idea. Okay. Kita ada lakaran contengan. Kita bermula dengan lakaran-lakaran contengan. Kemudian kita akan pergi kepada lakaran penerokaan. Betul. Contengan tu maksudnya masa perbincangan tu ada idea ada keluar sikit tu kita lah. ada sikit lah. Buat sikit-sikit. Okay. Dan kita
perincikan dia Perincikan. lagi. Jadi kita teroka pula bentuk-bentuk. Jadi ada beberapa fasa lakaran. Sehingga akhirnya nanti kita akan menyediakan satu lakaran persembahan. Lakaran persembahan ni maksudnya dah lengkap dengan warnanya, bentuknya dan juga apa orang kata bahan yang nak digunakan dan sebagainya. Cikgu, selalunya untuk siapkan satu lakaran ni, Ya. berapa tempoh masa yang akan diambil, Cikgu? Selalunya lah. Okey, soalan tu boleh dijawab dengan tadilah bila perbincangan awal dapat kita apa orang kata dapat menyentuh semua ciri-ciri yang perlu kita sentuh ni tadi. Okey. Idea itu lebih mudah untuk diterjemahkan. Macam tu. Sebab itulah apa-apa pun semua perincian tu kena jelas pada awal. Kena jelas daripada awal. Dan dah tentulah sekali berbincang belum tentu dapat mencapai objektif perbincangan, betul. Jadi perbincangan perlu, projek brief ni ada perbincangan awal. Jadi perlu ada perbincangan-perbincangan untuk yang seterusnya lah. Maksudnya sehingga produk tadi benar-benar memenuhi kehendak pelanggan. Sekarang ni pelanggan adalah yang paling utama. Setuju. Customer is always right. Kalau kita apa orang kata syok sendiri kita melakar ikut idea kita. Kita yang mereka bentuk suka tapi pelanggan tak suka. Jadi apa-apa pun yang utamanya perlu memenuhi keperluan pelanggan. Okey. Dan akhirnya nanti kita akan masihkan mock-up atau model untuk kita buat pengujian. Model mock-up ialah model olokkan. Model olok-olok kita panggil. Okey. Model olok-olok ni kita boleh menggunakan bahan yang bukan bahan sebenar. Okay. Dan juga model juga boleh menjadi sebuah model separa berfungsi atau berfungsi sepenuhnya. Selalunya pengguna dia akan nak tengok mock-up yang mana, Cikgu? Yang separa berfungsi ke ataupun yang dah memang boleh guna? Biasanya mock-up ini untuk pereka bentuk dan kumpulannya mendapatkan gambaran awal. Biasanya pelanggan bila melihat pada mock-up, mereka belum nampak lagi hasil akhirnya. Jadi kita akan daripada mock-up, kita akan pergi kepada model dan akhir nanti kita akan buat prototype. Prototype. Okay. Jadi prototype itu nanti kita akan buat pengujian. Jadi bila di peringkat prototype tu nanti bersama dengan lakaran persembahan, nanti dah nampaklah, pelanggan dah nampak hasil akhir produk tadi. Baik. Jadi itulah dia ciri-ciri projek brief yang perlu kita sentuh supaya kita dapat menterjemahkan idea. Okey? Jadi cikgu ada sedikit aktiviti untuk Irfan. Aktiviti apa tu, Cikgu? Okey, cikgu ada sedikit aktiviti untuk Irfan. Tadi, situasi Irfan untuk mereka bentuk sebuah produk ataupun Irfan minta kami kumpulan mereka bentuk sebuah produk. Baik. Boleh tak Irfan terangkan? Alamak, nak terangkan apa ni, Cikgu? Terangkan. Okey. Apa tadi cikgu dah cakap apa perkara yang perlu disentuh. Jadi cuba Irfan terangkan dengan lebih jelas. Contohnya macam kalau elemen tu warna apa nak digunakan, bentuknya macam mana. Kita bincang sekarang, Cikgu. Irfan sebagai pelanggan lah ni. Cikgu buat catatan, nanti kita akan... Baik. Apa kata kita mulakan dengan tajuk projek kita dulu? Okey, tajuk projeknya adalah botol air minuman tahan lasak. Okey, itu nama tajuk projek. Okey. Sebab Irfan rasa kalau tak letak elemen tahan lasak itu mungkin tidak mendapat perhatian pengguna. Dia kena ada elemen yang macam menarik dekat situ. Okey. Nampaknya Irfan dah faham dah tu. Okey. Itu yang pertama. Dari segi apa lagi, Cikgu? Elemen Macam mana pula dengan warna bentuknya dulu? Kita tengok bentuk ataupun kapasiti. Kapasiti. Kita bincang pasal kapasiti dulu. Okey, apa kata kita buat botol air yang kapasitinya adalah 1 liter? Okey, maksudnya jelaslah saiznya macam mana kan? Sebab Irfan rasa dalam keadaan hari sukan ni memang memerlukan air yang banyak. Jadi 1 liter cukup untuk setiap seorang. Okey. Jadi kemudian warnanya macam mana dengan warna pula? Warnanya Irfan nak warna yang cerah. Okey. Tak nak warna yang macam orang kata apa? Cerah tu lebih spesifik lagi warna apa? Contoh merah ke? Merah tu menunjukkan keberanian. Jadi boleh kita buat merah. Okey, diselangi dengan warna putih, Cikgu. Boleh. Merah belang putih gitu ya. Belang putih. Okey, dan dalam corak tu Irfan nak ada garisan-garisan juga. Okey, baik. Untuk kita menampakkan perincian di situ. Boleh. Dan Irfan nak ada keadaan di mana botol tu nampak dinamik. Dinamik ya. Okey, dinamik tu kita kalau dinamik ni kita perlu nampak dia seimbang dan juga kita perlu nampakkan penegasan di situ. Betul. Okey.
Mungkin dari segi penegasan kita boleh tulis nama sekolah kat situ, cikgu. Oh, betul. Menarik sebab tu. kita dari SMK Seksyen 16 Shah Alam Selangor. Okey, itu macam anjuran sekolah itu tadilah. Boleh. Okey. Lagi cikgu, apa lagi soalan yang nak tanya, Ifan? Okey, jadi cikgu rasa untuk perbincangan awal ni kita dah ada maklumat-maklumat yang kita boleh gunakan untuk kita menerangkan sama kita nak tengok adakah kita dah sentuh ke belum projek brief tu tadi, ciri-ciri projek brief. Okey. So cikgu ada tajuk di sini. Okey. Jadi Irfan boleh pindah kat cikgu. Irfan, cikgu ada beri satu jadual ciri-ciri projek brief tu. Okey. Jadi cikgu letak kat sini. Cuba Irfan letakkan di kategori manakah? Okey. Cikgu lekatkan dulu. Nanti Ifan akan pindahkan ke bahagian sini. Ya, betul. Okey. Jadi, maknanya Ifan kena pasti apakah ciri-ciri projek brief yang telah Irfan sentuh dalam perbincangan kita ni tadi. Baik. Okey. Sebagai seorang pelanggan, Ifan kena tahu juga apakah ciri-ciri kan? Jadi kalau tak cukup, nanti kita bincang lagi. Jadi cuba Irfan letakkan maklumat yang kita ada ni ke dalam adakah maklumat-maklumat ini telah menyentuh beberapa ciri-ciri projek. Baik, jadi izinkan saya cikgu untuk pergi dan mengambil di sini. Okey. Ifan ambil semua cikgu Ya, betul. Okey. Tip dulu semua yang ada. Okey, dan Ifan akan letakkan di bahagian ciri-ciri. Okey, yang mana kalau tak cukup kita bincang lagi. Boleh. Sebab perbincangan tak semestinya sekali saja. Betul. Baik. Jom kita mulakan dengan yang pertama. Okey, kita mulakan dengan tajuk projek. Jadi Irfan nak letak di sini botol air minuman tahan lasak. Okey. Ni Irfan rasa gambaran. Gambaran. Okey, tajuknya adalah botol air. Okey. Kriteria projek. Okey, kriteria projek. Kejap Okey, tengok apa lagi. Perancangan dalam pengurusan projek, analisis kajian. Okey, lakaran idea. Okey, bagi Ifan dulu cuba je. Boleh. Tak apa. Ifan macam confused sikit kat sini. Okey, kriteria lah. Nanti cikgu bantu. Baik, kriteria Ifan akan letak seimbang. Okey, lepas tu Dia dalam satu ciri tu mungkin ada lebih daripada satu maklumat. Boleh. Ada lebih daripada satu maklumat. Baik. So kriterianya lagi 1 liter. Okey, garisan. Okey, perancangan dalam pengurusan projek Irfan tak terlibat, analisis kajian mereka bentuk produk dan lakaran. Okey. Irfan rasa semua dekat kriteria lah cikgu. Nampaknya Irfan faham cikgu. Memang mengapa dia berada pada kriteria semua. Okey, nampaknya Irfan dah berjaya meletakkan ciri maklumat-maklumat yang kita bincangkan tadi dalam ciri-ciri projek brief. Jadi tahniah untuk Irfan. Baik, terima kasih. Cikgu nampak dekat situ Irfan tanya tadi mengapa banyak pada kriteria. Betul. Sebab itulah nanti yang akan menampilkan orang kata image produk tadi. Maksudnya bila ada perkataan seimbang, garisan dan sebagainya. Okey. Jadi mengapa yang bahagian bawah tu tidak ada maklumat? Itu adalah nanti perbincangan antara pengurus projek dengan pasukannya nanti. Betullah, Ifan tak terlibat dekat sini. Belum lagi. Jadi mungkin bila kami dah dapat maklumat tentang ataupun pengurus projek dah dapat maklumat tentang tajuk projek, gambaran keseluruhan projek dan kriteria projek, nanti kita pasukan projek nanti akan bincang pula bagaimana kita nak merancangnya. Tempoh masanya berapa lama. Dan apakah tadi sempat juga cikgu buat satu lakaran. Okey. Oh, sempat cikgu buat Ini biasa daripada perbincangan tadi dynamic. Cikgu menggunakan perkataan Irfan dynamic tadi tu untuk membuat sedikit lakaran lah. Nampak dapat macam lakaran-lakaran contengan saja, tapi dia penting sebab dia dapat orang kata memberi sedikit gambaran tentang kriteria tadi. Okey. Jadi cikgu, dari segi tajuk dan juga gambaran keseluruhan projek ini betul ke terbalik cikgu? Betul. Betul. Tak ada masalah. Dia dalam satu bahagian itu memang perlu ada lebih daripada satu maklumat. Baik cikgu. Terima kasih untuk penjelasan di segmen ini. Irfan dah faham lagi banyak mengenai ciri-ciri projek brief. Jadi sekarang ini kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi dalam Didik TV KPM selepas ini.